Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para muhibbin rahimahullahu ta'ala. Jadi alhamdulillah, puji dan puja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam saya anjurkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat berbahagia, sangat mulia ni, saya dengan takdir Allah saya boleh datang kat sini sebagai silaturahim. Kerana saya dulu dari Thailand masuk kat sini, maka masjid ni boleh kata kali yang pertama. Tapi sebelum saya nak sampaikan yang tajuk bagi malam ni memang berat sangat, akidah. Jadi saya ni bukan sangat orang alim, hanya kita mari sebagai muzakarah dan kongsikan ilmu saja. Mungkin para hadirin hadirat di sini mungkin mahir lagi lebih pada saya. Begitulah. Tapi dah permintaan pengusi suruh bagi tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah lah saya nak cubakan kupas sedikit. Insya-Allah. Sebelum itu saya minta ampun dan maaf kalau bahasa tu memang sana dengan sini tak adalah tak faham tak gapo tu. Agak maaf ni dulu dah. Tu dia dah. Jadi kita maklum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di alam ini pertama kali ialah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ciptakan manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadi jin dan manusia, malaikat ialah mengabdi, yakni ibadat, atau satu pentafsiran kata adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ni adalah satu akidah. Ya, pasal nak kenal Allah tak boleh kenal malaikat dengan akal, dengan fikir, dan kita menggunakan akidah yang sempurna, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak kenal Allah SWT ni, ya ada dua jalan yang kita maklum tu. Satu jalan dikatakan jalan salaf. Jalan kedua ialah jalan khalaf.
Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah dua ni ya. Kalau yang lain pada ni adalah ajaran sesat. Tapi kita maklum sekarang lah ni, kalau di sana banyak keduk belajar tentang ilmu yang khalas ni lah. Jadi dikatakan sifat 20 tu. Kerana apa? Kerana kalau kita nak belajar salah ni, memang kita tak boleh nak faham ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang seperti yang kawan-kawan baru ni duk faham ajaran-ajaran daripada ia mengaku diri salafi, tapi dia menghuraikan ayat-ayat Quran itu menyeleweng daripada salaf yang dulu-dulu. Ini banyak macam-macam ahli mujassimah seperti yang kepada Ar-Rahman wa al-Istawa, Tuhan Ar-Rahman tu semanyang di atas rah tu, macam itu dah. Kalau kita faham mengikut kasar-kasar zahir, memang jadi silap. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi pada malam yang mulia ni saya nak cuba kupas akidah daripada akidah khalas dah. Karena salah tu memang susah sikit kita nak faham. Kerana kita tak kalau mengikut orang huraian ayat Al-Quran, memang kadang-kadang kita tak faham, kita tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Pasal ulama mengatakan kalau kita boleh mudah nak faham ayat dan hadis betul-betul dengan cukup alat, bolehlah kita belajar ilmu salaf. Kalau kita tak faham, hanya kita ikut orang saja, maka macam ni kita belajar khalas lah, lebih teguh iman kita. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi pertama kali jadi Allah memerintahkan pada seluruh umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak kenal hakikat zat. Kita boleh nak kenal macam mana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh kita kenal ialah hukum-hukum sifat. Inilah dikatakan akidah yang sebenar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi hukum sifat ni ialah wujubul wajibat. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat yang wajib, iaitu sifat kemalan. Inilah ni hukum sifat. Ini wajib kita kenal. Macam kita nak kenal hakikat zat, memang tak boleh kenal, kerana lemah daripada baru ni, daripada makhluk ni nak dapatkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kita kena kenalkan hukum-hukum sifat dan dalil-dalil untuk nak mengenaikan hukum-hukum sifat. Dan hukum ketuhanan, iaitu istihalatul mustahilat. Jadi maha suci Allah SWT daripada perkara yang mustahil, perkara yang tidak timukan akal kita, dan jawazul jaizat. Inilah akidah khalas ahli sunnah wal jamaah. Maka kita nak kenal hukum-hukum sifat, kita tak boleh nak kenal malaikat, kita kena memahami apa dia hukum. Yang kita tak tahu apa dia hukum, maka kita nak hukum macam mana. Jadi hukum ni kalau mengikut takrif-takrifnya ialah isbatu amrin li amrin au nafyuhu. Apa makna isbat? Makna sabit, makna sungguh, makna benar. Pekerja itu bagi suatu pekerjaan, kita mengaku kata perkara itu adalah sebenar, itu dikata hukum. Atau kita tolakkan, nafikan perkara itu tidak sebenar, maka semua ni dikatakan hukum. Maka hukum ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ada 3 jalan. Pertamanya hukum adat yang kita maklum.
Yang keduanya hukum akal. Yang keduanya hukum syarak. Ni dikatakan hukum. Yang nak bercara di sini tentang akidah ni ialah hukum akal saja. Tapi sebelum daripada nak mengupas tentang hukum akal, kita kenal dulu apa dia hukum adat, apa dia hukum syarak, untuk kita memahami bersama. Jadi hukum adat tu ialah suatu perkara yang berlaku berturut-turut sampai 3 kali. Boleh dah kita dihukumkan kalau itu ikat hukum adat. Seperti kalau kita ada makan, pasal kita duk cuba dah mari kenyang, betul, maka kenyang itulah dikatakan hukum adat. Apabila kita makan kenyang, apabila kita tak makan lapar, ni dikatakan hukum adat. Hukum lain kebiasaan, maka hukum ni boleh menyalahi. Ada kalanya kenyang tidak makan pun ada. Ni kita faham dulu. Maka kata ulama, hukum adat ni ikatan 4 perkara. Ada dengan ada. Seperti ada makan, ada kenyang. Tiada dengan tiada, tiada makan, tiada kenyang. Ada dengan tiada, ada makan, tiada lapar. Tiada dengan ada, tiada makan, ada lapar. Maka semua ni dipanggilkan hukum adat. Ni apabila ada makan kenyang, apabila tiada makan lapar, maka semua ni dikatakan wajib adat. Tapi boleh menyalahi. Ada kalanya kenyang tiada makan pun ada. Ada kalanya makan banyak tapi tidak kenyang pun ada. Ni boleh menyalahi. Tapi kebiasaan kalau ada makan kenyang, tiada makan lapar, inilah dikatakan wajib adat. Boleh menyalahi. Itu dia. Dan yang kedua hukum syarak. Hukum syarak ni adalah ada 3 jalan. Jalan yang pertama iktibar, taklifi. Jadi ada 5. Dikatakan hukum taklifi. Mana? Wajib, sunat. Lepas tu haram, makruh, harus. Ni hukum taklifi. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, macam mana dikata hukum taklifi? Kerana hukum ini ditekan atas mukallaf, atas seorang hamba ni mesti yang wajib, mesti yang kena mengerjakan. Jadi wajib syarak ni barang yang diberi pahala atas mengerjakan dan diseksakan atas meninggal, ditekan untuk mengerjakan. Jika kita mengerja maka ada balasan seksa. Inilah dikatakan hukum syarak taklifi. Yang sunat tu barang yang diberi pahala atas mengerjakan dan tiada seksa atas meninggalkan. Dan yang haram pula barang yang diberi pahala atas meninggalkan dan diseksa atas mengerjakan. Dan makruh ni diberi pahala atas meninggalkan dan tiada diseksa atas mengerjakan. Dan yang kelimanya harus ni dibebaskan. Macam nak kerja pun boleh, tak kerja pun tak mengapa. Ni harus. Maka di dalam tu yang ada pula yang kedua hukum wada'i. Hukum syarak yang ini dihantarkan di atas hukum taklifi tadi. Yang wajib ada wada'i, ada syarat, ada sabab, ada manik, ada sahih dan ada fasik. 5 juga. Ada syarat, sabab, manik, sahih, fasik. Dikatakan sah atau batal. Contohnya kita kata wajib sembahyang. Wajib sembahyang, syarat nak wajib sembahyang adalah Islam,
balik akal. Ni syarat. Dan sebab bagi wajib solat zuhur adalah gelincir matahari. Dan sebab wajib semaya atau solat maghrib adalah jatuh matahari. Ni dikatakan sebab. Dan yang ketiganya mana? Contohnya solat zuhur tu wajib, syarat ada dah, sebab pun datang dah, tapi kedatangan mana? Seperti kedatangan orang perempuan yang mari bulan ni haram pula solat, tak boleh sembahyang. Ni panggil mana? Dan yang ada sahih dikatakan sah kalau kita mengerjakan solat itu mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat, dan kita meninggal perkara yang membatalkan, dikatakan sah. Jadi kalau kita tak mengerjakan rukun-rukun atau salah kita mengerjakan syarat-syarat atau mengerjakan perkara yang membatalkan, dikatakan fasik. Begitu juga sunat, begitu juga haram. Haram contohnya Allah SWT mengharamkan arak. Syarat nak haram arak tu, satunya minum, duanya kita jual beli, yang ketiganya kerana kita ambil pasenjing. Semua tu haram. Kalau arak duk le botol tak haram. Tapi kalau ada syarat dia mari kita minum, kita menego atau kita ambil pasenjing ke upah, maka semua ni ni haram. Dan sebab arak tu haram adalah manfaat tu sedikit, mudarat tu banyak. Mana mabuk dan sebagainya, mudar. Dan manik, sungguhnya arak tu haram, tapi kalau kedatangan manik maka boleh kita guna untuk kita nak mengubat. Jadi kalau kita itu ubat lain tu tak sembuh dah, malaikat kena gunakan perkara ni, maka boleh. Ni dia katakan hukum wadai. Dan yang kita nak cara pada malam ni ialah hukum akal. Jadi hukum akal ni ada 3. Pertamanya wajib, yang ni wajib akal. Yang keduanya mustahil akal. Tiganya harus akal. Apakah wajib akal? Wajib akal ni wajib barang yang tiada tersau, tiada tergambar pada akal, kata benda tu tiada, benda tu ada dan sungguh, itulah dikatakan wajib. Contohnya seperti mengambil lapang bagi jirim. Tuan-tuan kenal tak jirim? Kenal tak? Jirim ni perkara yang ada ni lah, yang mengambil tempat, itulah dikatakan jirim. Maka mengambil lapang, mengambil tempat bagi jirim, bagi suatu ni wajib. Ni wajib akal. Jika kalau orang cerita kata perkara tu ada, tidak ambil tempat, memang kita tak terima. Inilah dikatakan wajib akal. Ni wajib aridi. Dan hak mustahil akal pula barang yang tiada tersau, tergambar. Kata benda tu ada, benda tu tidak. Benda tu dikatakan bohong saja. Itulah dikatakan mustahil. Seperti sunyi, jirim daripada gerak dan diam. Contohnya kita tengok perkara ni ada tapi gerak tidak, dia tidak pada masa yang sama, memang akal kita tak terima. Perkara dikatakan perkara yang mustahil. Dan yang ketiganya ialah harus, iaitu barang yang sah akal. Barang yang terima akal adanya dan tiadanya. Jadi perkara ni boleh ada dan boleh tiada, dan dikatakan hak ni harus akal. Seperti mana? Seperti ada jirim satu kali gerak, maka kali yang lain pula diam, maka terima bertukar ganti daripada gerak dan diam, itulah dikatakan harus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kenal dah hukum. Maka hukum ni adakah wajib? Wajib kita belajarkan hukum akal ni sebagai wasail,
sebagai tangga untuk kita nak mengenal Allah SWT. Jikalau kita mudah kenal Allah Taala dengan tak guna kakak pun boleh. Tapi kita tengok di sini memang masa susah sikit. Karena kita nak memahami dalil-dalil, kalau kita tak memahami hukum akal tu memang kita tak ada mungkin tak dapat kenal Allah SWT. Karena kita nak kenal hukum sifat satu-satu ni ialah melalui hukum akal. Kata ulama, awal-awal barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ialah mengenalkan Allah, yakni mengenal hukum sifat dan hukum ketuhanan. Maka sifat Allah SWT ni ialah sifat malak Allah SWT ialah amat banyak. Yang wajib kita tahu atas jalan tafsirnya ialah 13. Atas kau yang muktamad 20, atas kau yang masyhur. Maka semua yang lain itu adalah wajib kita tahu dan kita i'tikad atas jalan ijmal saja. Jadi sifat malak Allah Taala amat banyak. Yang wajib tahu 13, atas jalan tafsir kena tahu satu persatu. Dan mustahil amat banyak juga yang lawan bagi yang wajib itu. Ini pun wajib kita kena belajar dan tahu juga supaya kita nak menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu yang sifat yang wajib bagi Allah SWT yang kata 13 atau 20 tu, yang pertamanya adalah sifat wujud. Yang kita maklum wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui dan i'tikad bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat wujud. Yang ni ada. Wajib kita kena i'tikad. Yang ni i'tikad ni kita memegang di dalam hati, kita jazam yang putus. Kita pegang jazam yang putus. Kata Allah Taala tu ada dengan dalil. Mustahil lawannya tiada, lagi pula kita mustahil dengan dalil. Jadi satu akidah kita ambil yang wajib, kita tolak ke mustahil dan serta dalil. Inilah kalau mengikut dalam kitab Faridah. Dia bagi lagu itulah dalam kitab Faridah. Yang pertamanya wajib kita i'tikad kata Allah itu ada. Apa makna wujud, apa makna ada? Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala akan sebagai ada yang tiada menerima tak ada. Jadi ada Allah Ta'ala tu akan sebagai ada yang tiada terima tak ada sama sekali. Inilah wujud yang zati panggil. Inilah kalau kita nak muzakarah. Jadi wajib kita nak pergi, wajib nak i'tikad kata Allah SWT bersifat dengan wujud. Mustahil, yang ni tak boleh ada jikalau mustahilnya tiada tu akal kita tidak terimakan. Mana dalil? Kata ulama, dalil ni ialah makhluk ni. Apa makna dalil? Kita nak ambil dalil. Jadi dalil ni adalah suatu yang perkara yang menunjuk atas tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan dalil. Kalau gitu kita ambil makhluk atau ambil alam ni. Untuk kita ambil buat dalil atas ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok. Jadi makhluk atau alam ni asal ada? Tak ada.
Asal tak ada. Baru ya ada. Contohnya diri kita ni adalah alam, adalah makhluk. Jadi diri kita ni dulu tak ada. Sekarangnya ada. Maka apabila dulu tak ada, sekarang ada, dikatakan barulah diri kita ni. Lepas tu macam mana kita nak ambil dalil kata Allah SWT tak ada? Jadi ada kita ni baru. Siapa yang mengadakan kita? Kita suluh tengok. Diri kita dah muncul, dah ada di atas muka bumi ni. Siapa yang menjadikan kita? Sebagai contoh yang mudah kita nak fikir, nak kira. Contohnya ada kita ni, boleh ke tak kata nak adanya sendiri? Memang tak boleh. Kalau itu ada, tuan-tuan semua ni ada melalui mak ayah. Kalau itu mak ayah menjadikan kita, boleh ke tak boleh? Kita ikut tengok. Kita kata, kalau mak ayah jadi kita, memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana tidak hasil kerana mak ayah. Inilah, mak ayah bukan yang menjadikan kita. Macam mana kata tak hasil kerana mak ayah? Contohnya, kadang-kadang mak ayah tu nak anak laki-laki, tapi dapat anak perempuan. Kadang-kadang mak ayah tu tak mahu ke anak, tapi dapat anak sampai 10. Kadang-kadang mak ayah tu tak mahu nak ke anak, tapi tak dapat seorang pun. Tu dalam kata mak ayah bukan yang menjadikan kita. Tu dia. Yang contoh lagi yang kita pernah nampak, kalau anak tu cedera parah, mak ayah tak boleh nak membaiki. Inilah dalil bukan yang menjadi kita itu mak ayah. Kalau gitu memang ada yang lain. Pasal kita nak ada sendiri tak boleh. Itu tak lain tak bukan, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu dalil untuk kita nak ambilkan, menunjuk atas ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kita, memang Allah tetap ada. Kalau dia tak ada, memang kita tak akan ada juga. Inilah satu akidah yang pertama. Begitulah segala akidah yang lain tu macamlah seperti kidam Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam, sifatnya sedia. Dan ada Allah Ta'ala itu bersifat dengan baka, iaitu kekal. Dan ada Allah SWT itu bersifat dengan menyalahi segala yang baru. Dan ada Allah SWT itu dengan sendiri dan sebagainya hingga akhirlah sifat 20 tu. Inilah akidah. Kalau gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak belajar lebih lanjut, memang kita buka kitab untuk kita belajar terus. Saya nak baca pun saya mari lama sekali ya. Kalau itu baik. Kalau gitu ada orang yang mengatakan sifat 20 tak payah belajar. Ada orang mengatakan macam tu. Kenapa? Kita dengar ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, pun memadar kata Allah tu satu, Allah tu ada. Kalau orang kata macam ni, kita nak jawab macam mana? Itu dia. Sungguh kita kata memadar dengan kuat Allah SWT, tapi kita tengok diri kita ni, kita betul-betul faham ayat Quran tu, mengikut jalan-jalan yang diajar oleh Rasulullah tu. Kita tahu dah ada alat, lorak-lorak, makna-makna, sababun nuzul dan sebagainya, memang kita tak tahu. Apabila kita tahu, kalau kita ikut macam tu, memang
Mungkin kalau silap atau salah kita tak sedar. Betul kan? Salah kita tak sedar. Lepas tu kita kena tengok juga. Generasi dulu-dulu sebelum daripada Korun ni. Korun dikatakan Korun ni Korun 15. Jadi generasi masa dulu orang ni puluhan tahun tu, orang ni puluh ke atas memang ingat lagi dah. Generasi dulu. Jadi 1400 Hijrah tu. 1300 sampai 400 ni 400 lebih dah. Jadi masa dulu tu ada kedok orang ada inti sifat 20. Saya ingat saya kecil-kecil tak ada. Tapi mari Korun ni dia kata inilah ada ajaran sesat. Ni tak tahulah, kita tengok. Pasal saya ingat dan guru saya cerita, dia kata dalam Korun yang akhir ni, dia kata mungkin tak ada dah orang yang nak membangunkan agama nak betul. Hanya orang yang membangun agama ada daripada golongan orang jahil-jahil. Sebab itulah jadi macam ni. Kalau kita nak kira ikut akidah yang betul, kita kena ikut orang Korun dulu dah. Kita ingat dulu mula pada Mekah, mula Syekh Qadir Mandili dan sebagainya. Begitu dia ajar tu tak ada siapa enti kata salah dia mengajar tu tak. Tapi mari sekarang lah ni ada orang enti. Pasal betul dengan hak Nabi kata umat Yahudi pecah tubik 71, umat Nasrani pecah tubik 72, umatku 73. Masya-Allah. Maka dalam 73 tu satu yang betul. Yang 72 adalah sesat dan dolalah. Yang betul tu yang mana? Ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah nah pakak duk berebut nak ambil hak ni. Yang salafi yang mengaku dia kata ahli sunnah. Yang Syiah berkata ahli sunnah, yang Khawarij berkata ahli sunnah, yang salah pun ahli sunnah, tapi yang mana ahli sunnah yang sebenar? Ni kita kena mikir dah ini. Kalau kita tak cari jalan tu ni, kita tahu yang mari dakwah semua ahli sunnah. Azan masuk Isya ni lah. Ya semua dakwah ahli sunnah. Tapi kita nak tahu yang mana betul, tak betul. Ni jadi keliru sekarang. Jadi generasi sekarang ni keliru. Yang mari ni ayat Quran macam-macam. Yang ni mari hadis macam-macam. Dia kata yang ada dalam kitab hak sifat 20 ni mana nas? Ya Quran. Tak ada kata. Ni lah. Maka orang baru ni mungkin dia susah dia nak ikut kerana dia berpegang dengan ayat Quran dan hadis. Tapi pegang dengan buta tuli ke sana panggil. Dia tak tahu jalan-jalan ni dia. Ni lah yang kita risau dari ni generasi ni. Masalah akidah ni takut jadi macam ni. Kalau kita tengok orang dulu tak ada silap, tak ada salah. Dan orang dulu seperti saya tahu saya kata tu wali. Ada cerita-cerita dia tulis ni, kolam dia tu cerah macam pelita. Tapi mari kawan-kawan baru ni kata adalah ni ahli dalalah dah sesat. Macam mana kita nak terima boleh? Tu dia ni. Kita tengok dah ini. Kalau itu yang saya rasa kalau kita nak betul-betul akidah betul, kita kena tengok orang dulu-dulu juga. Kita tak boleh nak ikut dengan buta tuli macam ni. Tak nak boleh. Begitulah dah. Ni sebagai akidah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah lain tu tak tahu. Pasal adalah ni black. Yang sana tu hak mengaku salafi tu di sana dah ada 2-3 golongan. Ada pergi tu di atas arah pun ada pergi kata di atas awan pun ada. Allahu akbar. Jadi keliru bih orang dengar ni. Tak tahu macam mana. Maka kita kena itu. Kalau kita nak betul sungguh, mungkin orang umur 60 ke atas tu boleh lagi.
Ingat lagi hak ajaran hak orang dulu patut guru pondok landai pondok tu kok Kedah tu ramai. Di sini saya tak tahu guru mana kata kena belah Penang dah. Tapi begitulah mula Haji Soleh arwah Haji Soleh mana tu. Ya dak mai ni ya, dak mai sifat 20 ni untuk kita nak membetulkan akidah kita. Tapi masa ni adalah, tapi sini saya tak tahu kalau sebelah sana kuat. Salafi Wahbi ni kuat sebelah sana. Sini saya tak tahu. Kita jaga-jaga itu kan. Takut nak sesat. Allahu Akbar. Karena manusia akhir zaman ni hak 73 ni satu yang betul. Yang kedua tu dakwah Islam, dakwah akidah yang betul tapi sesat. Semua masuk neraka. Yang saya nak cerita, saya jumpa satu hadis. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 4 jenis jin, syaitan, malaikat dan manusia ni atas 10 bahagian. 9 bahagian daripada para malaikat. 1 3 golongan jin, syaitan dan manusia. Maka dalam 3 jenis ni ia bagi pula 10 9 pada golongan syaitan. Tinggal 1 jin dan manusia. Dan jin manusia pula ia bagi 10 pula 9 pada golongan jin, 1 dari golongan manusia. Artinya 1000 malaikat, 100 syaitan, 10 jin, 1 manusia. Tapi tak kisahlah dah. Jadi manusia yang Allah SWT cipta 1 jenis ni, dia bahagi tubik 125 golongan. 124 ahli neraka. Kafir semua. Yang jadi sebelah rum pasti 100. Jadi sebelah rum 100, jadi sebelah Persinya 12. Jadi sebelah baratnya 6, jadi sebelah timurnya 6. Ya ada 1 ya. Ya betul iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam 1 yang dalam 154 ni pecah pula 73, 72 sesat. 1 yang betul. Kalau kita tengok, kita nilaikan hadis tadi, kalau kita tengok yang betul sungguh akidah, yang betul dapat masuk syurga 1000 seorang dekat dak. Kita tengok dalam 1000 orang tu seorang ahli syurga pun tak nak lekat lagi tuan-tuan. Hari ni semua ni bersakut paut dengan akidah. Ini akidah tu tak sakut dengan amal dak. Kalau akidah, dalam akidah yang betul 1 tu dah, ada lagi yang masuk neraka. Kenapa? Karena amalan itu tak betul pada. Kadang-kadang kita pekoh kita semaya, kita solat, tapi kita tak betul-betul mempelajari segala rukun syarat. Ini pun memang banyak. Kadang-kadang banyak orang semaya tak semaya tidak sah. Kenapa? Karena tidak kena rukun-rukun dan syarat-syarat. Ini semua kita kena belajar. Tapi malam ni insya-Allah lah saya nak kupas fiqh pun, saya mari akidah malam ni dah. Insya-Allah. Kalau kesempatan lain kali kita ambil pula tentang fiqh atau ilmu tasawuf. Insya-Allah dah. Jadi masa masuk isya dah lebih dah sikit. Jadi boleh dah lah. Boleh dah. Kalau ada salah silap kasar bahasa atau tak faham pun saya maaf dah. Maka cakap saya ni capo-capo juga sikit-sikit, bukan tani sangat tak capo juga. Tapi takut orang tak faham tu. Tak ada tani terus dak ni campur-campur. Tu. Kalau ada baik tu adalah daripada Allah Taala dah. Supaya kita ambil dan kita usah amal dan kita ajak nanti insya-Allah. Kalau tak molek kita tahu di sini. Saya maaf dah, juta-juta maaf. Kemudian saya sudah lafaz dia bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wi qulubana bi nuri yadika kama tunzika. Allahumma fahkina fi ni'matik. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min amrina syada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.